Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang berbahagia saudara menerusi majlis yang dikasihi Datuk Wan Rahim dan semua anak buahnya, yang dihormati kawan YB Kit Siang, YB Teresa, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awang, saudara saya, saudara Salahuddin, dan semua rakan-rakan dan hadirin hadirat sekalian. Lebih dulu saya ucap syukur kerana dapat bersama pada malam ini, walaupun kita adalah dua parti yang berbeza. Saya adalah Adun PAS, duduk dalam majlis amanah. Saya bernasib baik kerana presiden saya telah buat satu ketetapan bahawa hadir dalam majlis pihak-pihak yang bertentangan adalah diizinkan, sebagaimana hadirnya presiden saya satu pentas dengan Presiden UMNO yang menjadi musuh tradisi PAS. Lebih-lebih lagi dalam semangat nasihat, menasihati. Tetapi selain daripada saya yakin akan mendapat restu Presiden dan parti saya, kerana tindakan saya adalah selari dengan tindakan Presiden saya, yang menunjukkan saya adalah seorang yang setia pada parti. Saya juga datang ke sini untuk memperkukuhkan tenaga reform dalam negara kita. Dan saya kira ini adalah visi dan misi yang tidak pernah padam daripada Tok Guru Ni Aziz, iaitu Malaysia pada hari ini sangat memerlukan perubahan politik, dan sebarang usaha untuk perubahan yang daruri ini memerlukan kerjasama semua pihak. Dan saya yakin pihak-pihak di luar PAS masih berharap parti saya, PAS, kembali menjadi rakan dalam proses perubahan yang penting ini. Jadi ini sudah terjawab apa soalan Cikgu Rahim tadi. Saya berdiri di sini pada malam ini kerana dijemput berbicara tentang Tok Guru Ni Aziz dan reform yang telah dibawa oleh beliau. Bagi saya, tanpa tajuk ini sekalipun, Tok Guru Ni Aziz adalah tokoh reformasi Islam. Banyak perkara yang kita boleh sebut, tapi masa tidak mengizinkan. Dari perkara yang kecil hinggalah kepada masalah bernegara, masalah politik. Saya ambil contoh yang kecil, ialah tentang wuduk, iaitu ambil air sembahyang, ablution. Bagi kebanyakan orang Melayu Islam di Malaysia, mereka menggunakan air yang sangat boros dan banyak untuk menyelesaikan wuduk mereka yang simple. Paip akan dibuka paling kuat, dan kami selalu ditegur oleh Tok Guru sejak daripada muda, ambil air sembahyang, air tak boleh lebih daripada satu botol mineral water 200 ml, 250 ml, tak boleh lebih, ya. Tok Guru biasa di kampung-kampung tak tegur perkara ini, dan sebahagian ustaz-ustaz juga mereka ambil air sembahyang dengan air yang begitu banyak sekali. Seingat saya, hanya seorang saja Tok Guru di Malaysia yang sensitif dengan jumlah air bagi mengambil wuduk. Itu contoh yang paling kecil.
Cikgu Rahim sekali dengan saya di Pejabat MB sejak mula kami bentuk kerajaan tahun 90. Saya selalu ditegur kerana tak off lampu dalam bilik air. Dan sejak itu alhamdulillah dah jadi habit saya sampai hari ini. Keluar bilik air, lampu off. Kerana Tok Guru Ni Aziz pesan, walaupun jimat satu sen, ini accountable di hari akhirat. Dan beliau menekankan konsep accountability hereafter dalam masalah governance, dalam masalah berkerajaan, dalam masalah tugas kita sebagai pemimpin yang menjaga amanah negara. Tetapi pada malam ini kita akan berbincang perkara yang lebih besar, iaitu reform dari segi memperkenalkan, meletakkan Islam di garis tengah politik negara dalam keadaan masyarakat berbilang kaum. Yang pertama, Islam adalah agama universal. Ini selalu ditekankan. Dia bukan milik orang Melayu. Jangan letakkan Islam milik orang Melayu sehingga orang lain tidak boleh mengenali Islam, sehingga orang lain dianggap sebagai ancaman kepada Islam dan tidak pernah melihat dari sudut mereka adalah prospek untuk Islam. Saya masih ingat satu radio Jerman menemu ramah Tok Guru Ni Aziz. Mula-mula dia jadi MB. Oleh kerana dia tak boleh berbahasa Jerman, dia sampaikan salam itu dalam bahasa Melayu. Sampaikan salam saya kepada seluruh rakyat Jerman. Islam adalah agama universal. Jerman menghasilkan teknologi canggih. Orang-orang Jerman lah yang paling layak mengkaji Al-Quran. Mesej universal ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tok Guru Ni Aziz. Dalam konteks Malaysia, Islam sebagai agama multiracial. Banyak perkara yang kita boleh senaraikan. Lawatan pertama Tok Guru ke luar negara adalah ke negara China. Bukan melawat Timur Tengah mengerjakan umrah, melawat negara lain, negara Islam, tetapi China. Kenapa China? Saya nak beritahu rakyat Malaysia berketurunan Cina, Islam bukan milik orang lain. Semata-mata. Kerana itu masjid ukiran ataupun seni reka Cina dibina di Kelantan sepenuhnya daripada Masjid New J di Beijing. Mula-mula dia jadi MB, antara perkara pertama yang diluluskan adalah pintu gerbang seni reka Cina di Dewan Perniagaan Cina Kota Baru, yang ditolak permohonannya oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelumnya. Guru Ni Aziz kata budaya Melayu dengan budaya Cina sama. Ini adalah kreativiti bangsa. Tidak ada sebab orang Melayu membenci budaya orang Cina ataupun budaya-budaya lain. Dia lulus, satu kali pandang lulus. Dan yang paling saya tersentuh ialah bila dia mengarahkan estet di Kuala Krai diambil oleh kerajaan seluas 20 ekar, dijadikan lot-lot perumahan 1.8 ekar untuk 1/8 ekar satu lot untuk diberikan pada pekerja estet yang bersara daripada menjadi pekerja di estet. Kenapa? Kerana orang India sudah lama tertindas. Mereka adalah mustad'afin di Malaysia. Mereka adalah the oppressed segment of our society. Orang India, orang Cina, orang asli, dan contoh-contoh yang lain, yang kecil, yang besar. Kalau tuan-tuan pergi ke rumah Tok Guru, ada tanglong budaya Cina dipasang di tangga rumah dia, nak menunjukkan bahawa dia adalah mesra semua budaya di Malaysia, kecuali yang telah betul-betul dilarang oleh Islam. Kenapa ini dilakukan? Kerana falsafah politik reformnya untuk melihat Islam sebagai agama governance, sebagai agama berkerajaan, bukan agama hanya di pusat pengajian pondok-pondok. Diterima di Malaysia
oleh semua kaum, dan beliau bekerja keras untuk mencapai hasrat ini. Dan reform bukan satu perkara asing dalam agama kita. Antara nabi yang diutuskan membawa reform itu ialah Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat 19 surah Al-Qasas, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu illa an takuna minal muslihin. Tuan-tuan kaji ayat ini, dan saya yakin PAS, pimpinan PAS faham ayat ini, yaitu budak muda orang biasa di bawah pemerintahan Fir'aun jumpa Nabi Musa. Dia adalah Nabi ulul azmi. Budak ini ada hak memberikan pandangannya pada seorang Nabi yang hebat seperti Musa. Aturidu an takuna jabbaran fil ard. Dua pilihan Musa sebagai pemimpin harapan bangsa Mesir, sama ada jabbaran fil ard, jabbaran definisinya menarik, yaitu kedudukan yang tinggi menyebabkan mereka angkuh dan menggunakan keangkuhan kuasa politik mereka untuk menindas kumpulan terbanyak di bawah. Budak ni tanya Musa, saudara tuan nak jadi jabbaran, Fir'aun sudah ada, tak payah. Atau takuna muslihin, seorang reformis. Ini yang diperlukan oleh Mesir. Dan suara yang dibawa oleh budak ini adalah suara anak muda Mesir yang diberikan kepada Musa untuk menjadi tokoh pemimpin reformasi di Mesir menentang Fir'aun. Dan dalam ayat 20, ayat selepasnya, kata budak yang lain, dalam konteks Nabi Musa, beliau baginda bukan sahaja pergi nasihat Fir'aun, dalam banyak occasion dia juga menerima nasihat daripada orang biasa, di mana dalam ayat 20 orang itu bertanya, aku adalah pemberi nasihat kepada kamu, minan nasihin, inilah kami minan nasihin, saya adalah pemberi nasihat kepada anda. Ada timbal balik. Dan bila kita lihat Musa dalam konteks reformasi Mesir, beliau bukan sahaja, baginda bukan sahaja pergi nasihat Fir'aun, tetapi pada akhirnya kerajaan Fir'aun runtuh. Jangan kita pergi nasihat mana-mana pemimpin, kita biarkan pemimpin itu dengan korupsinya, bukan. Message Musa adalah jelas. Fir'aun must go. Mesir, Egypt must grow. Corruption must go. Dan bila kita bercakap corruption must go, it is a right for every single Malaysian, regardless of race, Malay, Chinese, Indian, to have a same rights to oppose corruption. Bila orang Cina mengundi opposition, termasuk parti saya PAS, dan saya ucap terima kasih pada orang Cina, orang India, first time ever 2008 they voted us sehingga PAS boleh ada 15 gun di Selangor pilihan raya yang terakhir. Saya tak tahu PAS Selangor terima kasih ataupun tidak, tapi saya kira dia terima kasih pasal dia dengan tu dapat jadi esko 3 orang. Bila orang Cina mengundi pembangkang, termasuk parti saya PAS, kerana menolak korupsi, adakah dengan itu orang Cina telah berdosa kepada Malaysia sehingga dituduh orang Cina ada agenda politik, menyokong PAS, menyokong pembangkang kerana ada agenda politik, nak mendominasi politik Malaysia? Ini adalah pandangan yang karut.
Kerana undi orang Cina, undi orang India kepada opposition, khususnya kepada PAS, since 2008 adalah didorong oleh push and pull factor. Barisan Nasional push them to vote us, and we pull them to vote us. Apa yang kita telah buat? Apa yang BN buat? Gesture racist pemimpin BN towards 2008. Hishamuddin dengan kerisnya dan segala macam yang saya tak perlu detailkan satu persatu pada malam ini. Economic manipulation, manipulasi ekonomi, corruption yang semakin terang, dan juga arrogance, kesombongan politik Barisan Nasional menjelang 2008. Selain daripada pull factor, Tok Guru Nik Aziz sebagai contoh, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Lim Kit Siang dan lain-lain, dalam satu pakatan yang kredibel, pemimpin-pemimpin opposition yang kelihatan kredibel pada pandangan rakyat, PAS for all, segala macam langkah-langkah yang diambil oleh PAS, parti-parti yang lain, menyebabkan orang bukan Melayu yang dulunya sangat setia kepada Barisan Nasional akhirnya boleh menerima untuk mengundi kita semua pada tahun 2008. Jadi kita tak boleh nak kata orang Cina mengundi kita kerana mereka ada agenda politik. Kitalah yang telah memujuk mereka mengundi kita. Tiba-tiba bila mereka telah mengundi kita, itu satu dosa bagi mereka. Adakah untuk menolak corruption this current government yang lebih korup daripada sebelumnya? Bukan saja dia korup, dan semua orang tahu dan nampak mereka korup. Mereka sekarang berusaha meminda undang-undang untuk menggunakan siku dan lutut apabila mereka terdesak. To use their muscle, menggunakan kekuatan otot. Kalau mereka diberi peluang dengan pindaan undang-undang termasuk MKN yang terakhir, apa lagi indikatornya kalau mereka bukan berhasrat menggunakan siku dan lutut bila terpaksa satu hari nanti, kerana nak melindungi korupsi yang telah mereka lakukan. Bila orang Cina menolak kerajaan yang korup, adakah itu dosa bagi orang Cina? Adakah dosa bagi orang India? Dan orang Cina, saya selalu tertanya dalam hati, mereka tak ada kitab Al-Quran, tetapi jiwa naluri mereka menolak kerajaan yang korup. Adakah kita orang Melayu Islam yang baca Quran lebih lenient, boleh kompromi dengan korupsi yang berlaku dalam negara kita pada hari ini? Saya berharap Presiden saya semasa menasihatkan Datuk Seri Najib membangkitkan perkara ini. Dan saya menjangkakan Multaka lepasan Al-Azhar menganggap isu korupsi dalam negara sebagai isu penting yang dijadikan resolusi dalam Multaka pertama mereka baru-baru ini. Tetapi nampaknya perkara lain dianggap lebih penting, seperti perpaduan against corruption is much more important daripada perpaduan yang disandiwarakan di antara dua parti politik dalam negara kita. Nasib baik soalan tak ada. Kalau tidak nanti orang tanya kenapa saya anggap ini adalah satu sandiwara. Jadi amanah kena buat majlis yang lain. Kalau PAS tak larang saya, insya-Allah saya hadir lagi. Baik. Perubahan negara ini adalah hak tiap-tiap rakyat. Tak boleh kerana orang Melayu tidak bangkit, orang Cina bangkit, kita menyalahkan orang Cina. Mereka juga ada hak mendapatkan kerajaan yang bersih. Kenapa kita orang Islam tidak mempelopori kebangkitan rakyat untuk mendapatkan kerajaan yang bersih? Kerana takutkan Lim Kit Siang mendominasi kabinet. Saya akan lawan Lim Kit Siang dalam kabinet kalau dia nak rombak apa-apa asas masyarakat dalam negara kita yang telah diterima, seperti Perlembagaan Kedudukan Bahasa Melayu dan lain. Tetapi berasaskan kepada track record Lim Kit Siang
Dalam parlimen dia adalah konsisten. Bahkan ketika PAS dipecat tahun 78, dalam parlimen sampai jam 3:30 pagi, siapa yang berucap mempertahankan PAS? Antaranya ialah saudara Lim Kit Siap. Adakah kerana kita bergaduh dengan DP kita lupakan sumbangan ini? Tak boleh. Ini fakta. UMNO yang menerajangkan PAS sampai jam 3 pagi. Dan ketika Datuk Asri nak berucap mempertahankan penggulungan ucapan itu, Tun Mahathir tak benarkan. Minta maaf Tun, saya nak baik dengan Tun, tapi just for record, ya. Purpose of record. Tun bagus, dia lawan Najib bagus. Ya. Dan kita doakan dia boleh sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada penjara. Nanti saya pergi nasihat dia. Bila sebut Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjara, kawan sampaikan salam daripada Dewan ini untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya sebagai Wadi Pipas Kebangkerian insya-Allah akan anjurkan satu majlis baca Yasin dan munajat untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana tahu kalau Tuhan bagi, dia boleh lepas dan kita tak akan lupakan dia. Kita nak dia beraksi sebelum pilihan raya akan datang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa. Firaun yang kuat, tak ada orang boleh jangkakan dia jatuh sekali mata. Datuk Najib bukan lebih kuat daripada Firaun. Kenyataan MACC 31 Disember, berapa jam menjelang 1 Januari, saya ucap tahniah pada MCC. Ini satu indikator baik. Saya yakin Najib tak akan dapat bertahan. Anda telah penjarakan satu orang insan. Doa dalam penjara tidak akan tersekat dengan jeriji besi dalam penjara. Dia naik terus ke langit. Kalau berlaku perubahan ini, kita bincang semula apa kedudukan politik negara kita pada ceramah amanah yang kedua, ketiga nanti. Jadi Kebangkerian kan buat majlis ini, pemimpin amanah boleh hadir. Giliran tuan balas budi baik saya. Saya datang ke main lagi, saya tak beli insurans ni. Ya, tapi insya-Allah Tuhan jaga kita semua. Dan parti saya parti adil, parti baik. Dia tak akan pecat saya kerana datang ceramah nasihat tuan-tuan sini. Balik pada agenda negara kita. Kalau kita katakan negara kita vacuum of strong Malay leadership, tapi itu tak bimbang saya. Saya bimbang kalau parti saya berpakat dengan UMNO to cover the corruption. Ini lebih bahaya kepada orang Melayu. Saya nak ingatkan orang Melayu, kepimpinan Melayu tidak diterima ialah kerana mereka korup. Agama yang dibawa oleh PAS yang indah tidak mampu mempertahankan korupsi yang busuk dan buruk yang dilaknat oleh Allah SWT. Fa'akhadnahum bidhunubihim. Berapa banyak ayat tuan-tuan baca? Apakah yang membinasakan satu-satu umat itu? Yang membinasakan satu-satu umat itu yang paling besar ialah bidhunubihim, dosa-dosa mereka. Adakah korup itu bukan satu dosa? Kita ambil 1MDB 42 bilion. Kalau 1/3 daripada 42 bilion ini digunakan untuk total solution bagi orang Melayu di luar bandar, penduduk-penduduk desa, nelayan-nelayan yang miskin, petani yang menderita sejak daripada mereka lahir, adakah kita tidak akan berjaya membangunkan bangsa Melayu? Kita mampu membangunkan mereka. Tetapi wang ini lesat
Kalau kita katakan 1MDB menebat aset negara, tanah-tanah yang telah dijadikan kolateral kepada bank-bank, kita nak tahu di mana wang daripada pinjaman bank-bank itu. Jawapannya tidak ada. Bermakna dosanya berlipat kali ganda. Adakah pemimpin parti saya tidak melihat dosa-dosa ini? Mereka melihatnya sama seperti kita. Kalau orang biasa layman di kampung pun boleh tahu kerajaan ini korup, takkan pemimpin Islam baca Quran tak nampak pemimpin ini korup. Adakah tidak menjadi satu perkara yang mengaibkan untuk kita associate diri kita dengan parti dan pemimpin yang korup tadi? Jawabnya tentulah tidak. Jadi kenapa kita nak takutkan rakyat dengan kebangkitan undi orang bukan Melayu kepada pembangkang? Kerana dalam kebangkitan itu, kalau PAS bersama, PAS mendapat faedah. Orang Cina bukan saja undi DAP, dan kalau DAP korup, orang Cina tidak akan undi DAP semata-mata kerana dia DAP. Betul atau tidak? Nasib baik saudara Lim Kit Siang, dia tak masuk dalam kerajaan, so he remain clean. Dan pemimpin DAP yang lain setakat hari ini, termasuk PKR juga, remain clean. Dan ini patut kita jaga, kerana kita nak memberikan alternatif pada rakyat Malaysia. Bila orang Cina mengundi membangkang, mereka undi PAS sekali, dan PAS mendapat faedah sekali. Mereka tak pilih undi orang Cina, undi DAP saja tak. PKR juga dapat faedah, PAS juga dapat faedah. Yang tak dapat faedah ialah UMNO. Kenapa kita kena terima brainwash UMNO untuk mengatakan Cina ada agenda, maka orang Melayu kena bersatu walaupun dengan nama korupsi, dengan nama yang tidak baik? Tidak. Jalan yang diberikan oleh Islam tegas, jelas. We need to go for reform. PAS kena lead the reform. Kalau ditakdirkan tidak ada orang lain daripada PAS, saya secara peribadi insya-Allah commit for that reform. You can count me, insya-Allah. Tapi bukan amanah lah, saya tak masuk amanah. Saya PAS ya. Minta maaf, amanah jangan kecewa ya. Jangan kecewa, panjang lagi masa. Saya PAS ya. Cuma saya berdoa PAS balik kepada visi dan misi Tok Guru Aziz. Jangan hancurkan visi orang tua tu, jangan hancurkan. Bukan mudah nak membangunkan apa yang telah PAS capai pada hari ini. Not easy. Visi dan misi Tok Guru Aziz jangan dihancurkan. Kerana visi dan misi itu adalah visi dan misi reform yang menurut apa yang diacukan oleh Islam. Islam tidak associate dengan perkauman. Tak boleh. Musuh utama Islam ialah perkauman, fanatik perkauman. Ini musuh yang menghalang Islam berkembang dalam dunia multikala yang telah diciptakan oleh Allah SWT Maha Pencipta. Tak boleh kita isolate diri kita kerana bangsa, tidak. Dan bahkan kalau kita memimpin reform ini, insya-Allah Islam lebih kuat, lebih dihormati. Bahkan perpaduan negara menjadi lebih utuh dan kokoh. Tidak pernah perpaduan boleh dicapai dengan jalan-jalan kotor, jalan-jalan yang dilarang oleh Islam. Ini keyakinan saya, dan sebagai conclusion kita kembali kepada Tok Guru Aziz. Apa yang dia telah tinggalkan, apa yang dia telah capaikan, apa yang menjadi harapan beliau, selamanya dia nak lihat PAS jadi imam dalam negara ini, bukan jadi makmum dalam negara ini, bukan jadi tongkat Barisan Nasional. Kita dilahirkan bukan untuk jadi hamba tongkat Barisan Nasional forever, seolah-olah kalau tak ada Barisan Nasional kita telah berdosa. Tidak. Bahkan pada hemat saya, Tok Guru Aziz
komitmennya adalah selagi mana BN tidak kembali kepada Islam yang syumul, kewajipan kita menggantikan Barisan Nasional. Dan pelan raya kita ada masa yang mungkin lama lagi ataupun mungkin hampir, tetapi visi reform kita kena perkokohkan. Dan tadi saudara Lim Kit Siang minta saya travel bersama beliau sekali kawan lain-lain pemimpin ke seluruh negara supaya kita dapat mengukuhkan pasukan reform kita. Saya setuju pergi ke majlis DAP besok di Keluang. Tuan-tuan jangan salah tafsir ya. Pendirian saya ialah kalau UMNO yang degil itu pun presiden saya kena pergi nasihat. Takkan ex partner kita DAP saya tak boleh nasihat. So saya akan hadir di Keluang untuk memberikan nasihat kepada rakyat Malaysia supaya be unite untuk kita menghadapi rejim UMNO Barisan Nasional. Dan insya-Allah sebagaimana Nabi Musa AS berjaya meruntuhkan rejim Firaun yang lebih kuat, rejim Barisan Nasional yang tidak sekuat rejim Firaun, insya-Allah akan berjaya kita robahkan dalam bumi Malaysia. Saya mohon maaf kalau ucapan saya tidak memenuhi hasrat penganjur sepenuhnya ya. Saya berterima kasih atas peluang ini dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam majlis-majlis yang lain. Dan saya ucap terima kasih khusus kepada Kak Wan, dan kehadiran beliau memberikan kita semangat. Tidak ada keluarga politik di Malaysia bin harass yang dianiayai dari segi politik lebih daripada keluarga beliau, dan beliau masih teguh meneruskan kepimpinan bersama ke arah reformasi di Malaysia adalah sangat kita hargai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.